أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat meneruskan ulang kaji kita bersama pada hari ini pada halaman 271 hingga 276 dalam My Quran Time, baca faham amal. Dan saya mengucapkan tahniah kepada semua tuan-tuan memilih untuk bersama Al-Quran pada waktu tengah hari ini ataupun pada waktu ini untuk sama-sama kita melihat kepada kalam Allah yang akan menenteramkan kepada bumi ini, kepada negeri ini, negara ini, kepada seluruh dunia, kerana kita yakin bahawa inilah tali Allah yang perlu kita pegang. Ia akan menyatukan umat manusia, di mana manusia sering bertelagah apabila kita bercakap tentang hanya menggunakan akal masing-masing. Pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar ini? Alhamdulillah ya. Dan kita bukan berdua saja Ustaz ya. Di online kita bersama dengan tetamu undangan kita Al-Fadil Dr. Muhammad Arif Musa, pensyarah Universiti Islam ataupun Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Bersyukur hari ini dapat bersama dengan Dr. Arif untuk sama-sama kita melihat 6 halaman daripada halaman 271 hingga 276. Kita akan memulakan perkongsian pada hari ini membaca ayat 35 muka surat 271 untuk kita melihat kepada kefahaman tauhid, akidah yang benar yang disampaikan untuk panduan kita pada waktu ini Doktor ya. Jadi kita akan sama-sama membaca dipimpin Ustaz Tirmizi insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, yang berbahagia Dr. Musa yang berada di online pada hari ini. Kita ulang kaji insya-Allah. Untuk awalnya kita akan baca ayat 35 muka surat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدق الله. Surahul Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 35 memulakan pelajaran kita, ulang kaji kita pada hari ini. Dan orang-orang musyrik berkata, jika Allah mengendaki niscaya kami tidak akan menyembah
sesuatu apapun selainnya, baik kami maupun bapa-bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Bukankah kewajipan para rasul hanya menyampaikan amanah Allah dengan jelas? Inilah ayat 35 surah An-Nahl. Kita ingin bersama dengan Dr. Muhammad Arif Musa pada hari ini untuk sama-sama kita melihat apakah sebenarnya doktor dalam ayat ini bila orang-orang yang mensyirikkan Allah. Mungkin doktor boleh jelaskan dahulu syirik yang bagaimana yang dimaksudkan dalam ayat ini, dan mengapa orang yang mensyirikkan Allah ini bercakap sedemikian. Adakah ia hanya orang yang bukan Islam saja yang boleh berkata begini, ataupun kefahaman tauhid macam mana yang perlu kita jelas daripada ayat 35? Silakan doktor. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi kerana menjemput saya sekali lagi untuk sama-sama untuk saya berkongsi apa yang saya ada serba sedikitnya dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi tadi adalah merupakan satu ayat yang menggambarkan ataupun yang menceritakan kata-kata orang musyrikin. Yang mana ketika mana mereka melakukan perbuatan syirik, mereka berdalilkan dengan satu hujah ataupun kita kata satu syubhah ataupun satu alasan yang sangat-sangat lemah. Kalau kita lihat dalam ayat ini, kita lihat bagaimana orang musyrikin, mereka bila mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyalahkan Allah, bukan menyalahkan diri mereka sendiri. Kalau kita lihat Ustaz, kalau Ustaz ingat lagi Ustaz, dulu kita pernah cerita tentang syirik, tentang iblis. Kan bagaimana ketika mana iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa yang iblis kata? Qala fabima aghwaytani. Kan bagaimana engkau yang memesongkan aku. Maksudnya iblis pun dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala atas keengganan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sama juga di sini. Bagaimana orang musyrikin menyalahkan Allah. Mereka berdalilkan bahawa segala perbuatan mereka yang salah itu adalah mengikut kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita kena jelas, Allah Subhanahu Wa Taala dia telah menciptakan manusia itu akal. Dia menciptakan bagi manusia akal. Dia menciptakan bagi manusia kemahuan yang tersendiri. Sebab itu Ustaz, kalau kita lihat dalam apa sahaja perbuatan yang kita buat, kita tak ada rasa seolah-olah kita dipaksa. Tidak. Kita rasa itu merupakan satu pilihan kita sendiri. Manusia bermaksud manusia ini bebas untuk melakukan apa-apa pilihan yang dia mahu. Sebab itu di dalam banyak ayat-ayat lain kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami telah memberikan hidayah kepadanya ataupun kami telah menunjukkan kepadanya jalan. Maka seorang manusia itu dia boleh menjadi orang yang bersyukur ataupun dia boleh juga menjadi orang yang kufur. Maksudnya dia boleh pergi dua-dua jalan berdasarkan kepada pilihan apa yang dia buat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang nak beriman, maka berimanlah. Barang siapa yang nak kufur, maka kufurlah. Kerana itu satu pilihan. Tetapi kita perlu ingat atas setiap pilihan yang kita buat terdapat implikasi yang menanti di hari kemudian. Maksudnya cara orang musyrikin ni bila dia berdalil dengan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka katakan di sini bahawa kami kalau Allah tak mahu kami tak adalah syirik. Tapi sebab Allah mahu kami syiriklah. Ini satu orang kata apa, satu jenis alasan ataupun syubhah yang sebenarnya mereka sendiri pun tak boleh terima benda tu. Kalau ikutkan. Kita perlu faham, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa mereka yang mengatakan sebegini sebenarnya mereka jahil, kerana yang betulnya bahawa tiada manusia yang mengetahui kemahuan dan ketetapan Allah. Tak ada siapa yang tahu. Kan? Macam mana kamu tahu Allah Subhanahu Wa Taala nak sebegini dan sedemikian? Okey. Mungkin kalau kita boleh, kalau tadi soalan Ustaz agak menarik juga, adakah ini merujuk kepada orang musyrikin sahaja ataupun boleh juga merujuk kepada orang Islam?
kaedah begini Ustaz, cara sebegini sebenarnya ada wujud di kalangan orang kita Ustaz. Ya. Di mana kita bila kita enggan berbuat sesuatu ataupun kita buat sesuatu yang salah, kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh biasa kalau orang kata awak ni dah nak pergi dah pergi haji dah ke? Oh, saya belum sampai seru. Sampai seru. Betul tak? Belum sampai seru. Kan? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam daripada zaman dia lagi dia telah menyuruh orang supaya datang melaksanakan tawaf. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran dah tertulis banyak kali dah seruan tu, tapi dia belum sampai seru. Kan? Dia enggan menyalahkan diri dia, tetapi dia nak menyalahkan pihak lain. Ataupun kadang-kadang Ustaz, kalau kita lihat orang yang banyak melakukan maksiat kan, ataupun kadang-kadang orang yang kita kata maknyah lah, maknyah ataupun orang yang daripada lelaki jadi perempuan, bila kita katakan dia kenapa buat macam ni, apa alasan dia, dan Allah jadikan saya begini, tak boleh nak buat apa, dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam diri dia sendiri, dalam diri kita semua, kita sedar bahawa kita mempunyai kemampuan dan akal yang boleh mengelakkan kita daripada terjerumus dalam perbuatan maksiat. Apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya adalah sesuatu perkara yang kita mampu untuk mengelak daripada terjerumus di dalamnya. Cuma nak tak nak sahaja. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Arif yang menjelaskan tentang betapa dalam Al-Quran ini Ustaz ya. Allah memberi kita pilihan, kebebasan untuk memilih. Itu yang kita baca, Ustaz baca tadi surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Pilihan yang pertama. Boleh saja Allah kata kun fayakun ya, sebagaimana dalam ayat yang ke-40 itu, semua orang hanya an'amta alaihim saja, tak ada ghairil maghdubi alaihim, tidak ada jalan dhalin, maka itu maksudnya Allah memang memaksa kita lah ya, tak ada pilihan. Dan para malaikat tidak ada pilihan ya, tidak ada pilihan, tetapi berbalik-balik pada kita ada pilihan yang disampaikan oleh Dr. Arif. Jadi dalam kehidupan kita ini nak menjadi amat produktif, kita ada pilihan dan bertanggungjawab. Tersilap pun Nabi Adam kembali mengaku dan kembali kepada Allah SWT. Itu yang kita perlukan untuk bumi ini ya, untuk negara ini. Kerana apa? Kalau semua orang menyalahkan antara satu sama lain, salahkan kemudian demo sana, salahkan kutuk sana, tetapi tidak bertanya pada diri sendiri apa perkara yang boleh saya majukan lagi, maka itu akan menyebabkan kita akan ketinggalan. Jadi bila bercakap tentang kita makin lagi bersabar ya, makin bertawakal sebagai salah satu ciri orang-orang yang ada ilmu, Allah menyeru kepada kita dalam ayat 43 untuk fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Kita baca ayat 43 untuk sama-sama kita lihat apa sebenarnya ahli zikr, terutama dalam keadaan kita nak menyelesaikan isu contohnya kesihatan Ustaz ya, COVID-19. Betul. Isu ekonomi, isu politik yang macam-macam berlaku. Macam mana, apa maksud ahli zikr? Kita baca dahulu ayat 43 halaman 272. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat yang ke-43 muka surat 272. Wa ma arsalna min qablika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad melainkan lelaki yang kami sampaikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Inilah panduan yang Allah berikan kepada kita selepas Allah bercakap dalam ayat 42 itu tentang tawakal. Selepas sabar tentang tawakal, dibawakan betapa Allah mengutuskan para rasul, dan ada istilah fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Jadi bersama dengan Dr. Arif untuk menjelaskan, kalau boleh doktor mencerahkan tentang ayat ini ketika kita ada masalah COVID-19 ya, kita sekarang ni beribu-ribu orang sudah meninggal, ketika kita ada cabaran politik dan ekonomi, kita nak cari ahli zikr. Siapa ahli zikir tersebut? Silakan doktor. Soalan yang menarik Ustaz tentang ahli zikir. Ayat yang sentiasa selalu dibacalah.
Okey. Dalam konteks yang mudahlah, mungkin sebelum saya pergi lebih mendalam, ahlul zikir di sini dia bermaksud mereka yang berilmu. Mereka yang berilmu. Kalau kita mengambil konteks ayat dia Ustaz, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan dari kalangan orang-orang lelaki. Kan? Fas'alu ahlal dzikr. Oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama. Kalau daripada konteks ayat, ahlul dzikr di sini merujuk kepada siapa Ustaz? Menarik Para ulama menyebut ahli zikir di sini adalah daripada kalangan ulama ahli kitab. Ahli kitab. Kerana apa? Kerana ayat ini dia diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan orang musyrikin yang mereka menimbulkan keraguan pada status Nabi SAW sebagai seorang manusia. Kerana bagi mereka seorang rasul kalaulah diutus oleh Allah, dia tak boleh seorang manusia, dia kenalah seorang malaikat. Kalau boleh mereka nak malaikat. Kan? Sebab itulah disebutkan di dalam surah Al-Furqan, antara kata-kata orang musyrikin ini, waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan apalah rasul ni macam ni, jenis orang yang rasul yang makan makanan, yang jalan-jalan di pasar, laula unzila ilaihi malak. Kan? Kenapa tidak diturunkan malaikat? Kan? Kerana bagi mereka orang musyrikin pada ketika itu, mereka tidak boleh menerima idea bahawa rasul adalah seorang manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam yang ke-43, di dalam ayat yang ke-43, bahawa Allah Subhanahu wa taala selama ini, kan, memang Allah Subhanahu wa taala menghantar manusia lelaki sebagai rasul. Kalau tak tahu, kalau tak percaya, cuba tanya ahli zikir. Itu nak kata tu, apa itu ahli zikir? Maka di dalam konteks ayat ini para ulama menyebut bahawa kalau orang musyrikin tak percaya, cuba pergi tanya ahli-ahli kitab yang sebelum ni. Kan? Ulama ahli kitab daripada kalangan orang Yahudi ataupun Nasrani. Maka semestinya ulama Yahudi dan Nasrani mereka sedia mengakui, kerana disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil bahawa terdapat ramai rasul-rasul yang terdiri daripada kalangan manusia. Ya Ustaz? Jadi dalam ayat ini, okey, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang musyrikin supaya merujuk kepada orang yang berilmu, dalam konteks dia adalah ahli kitab. Cuma kalau kita pergi lebih jauh Ustaz, kita ambil dalam konteks yang lebih umum, maka ayat ini menjelaskan kewajipan merujuk kepada orang yang berilmu bila mana seseorang dalam kejahilan. Sebab itu disebutkan di dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya Ustaz? Jadi di sini jelas bahawa kalau kita tidak tahu, maka kita perlu tanya kepada orang-orang yang berilmu. Para ulama juga menjelaskan Ustaz, ahli zikir, dia mestilah kita kata para ulama Islam yang memahami Al-Quran, merekalah ahli zikir di dalam pelbagai bidang. Di dalam pelbagai bidang Ustaz. Maksudnya kalau orang nak tahu tentang sesuatu, maka semestinya kena rujuk dahulu kepada orang yang memahami Al-Quran supaya dia boleh diberi panduan ilahi terlebih dahulu. Kan? Maksudnya kalau nak tahu tentang ekonomi, kenalah rujuk pada Al-Quran juga, sebab dalam Al-Quran ada panduan. Kan? Maksudnya ahli Al-Quran ni perlu dirujuk selalu, kerana terdapat di dalam Al-Quran terdapat pelbagai panduan yang menyusun kehidupan manusia. Dalam pada itu Ustaz, okey, kalau tadi kebetulan Ustaz tanya tentang bagaimana ayat ini boleh diaplikasi dalam konteks COVID-19 pada zaman sekarang. Kita perlu faham, di dalam kita bertanya ataupun mencari pakar di dalam satu-satu permasalahan, maka kita perlu mencari pakar yang bersesuaian. Okey, kalau kita tengok dalam masalah COVID-19, baru tadi saya lihat ada satu seminar di Facebook tentang masalah inilah, kan. Di dalam masalah COVID-19, okey, kadang-kadang orang bercerita tentang vaksin, kan. Di dalam hal ini, kalau kita merujuk kepada ahli zikir, dalam masalah ini siapa ahli zikir? Bagi saya Ustaz, ahli zikir yang termasuk di dalam ahli zikir dalam masalah ini adalah para ulama, para mufti, yang mereka ini dipercayai ilmu mereka, kan.
Jadi fatwa telah menjelaskan bahawa vaksin itu perlu diambil. Jadi mereka memberikan dalil-dalil yang pelbagai. Termasuk juga di dalam ahli zikir dalam permasalahan ini adalah doktor-doktor pakar yang dipercayai kepakaran mereka dan diambil pandangan mereka oleh kerajaan-kerajaan. Kan? Contoh macam WHO, kan? Pakar-pakar di Malaysia kita ada apa lagi? Kita ada Kementerian Kesihatan. Jadi mereka itina ahli-ahli zikir yang perlu dirujuk dalam permasalahan COVID. Ya. Ya Ustaz. Jadi kadang-kadang bila kita tersalah merujuk, itu yang kita takut tu Ustaz. Ya, Kadang-kadang seseorang ni dia Ustaz, kurang ilmu dan kalau katakan bercakap tentang salah rujuk tu, kadang-kadang ada yang kata zaman sekarang ni zaman yang luas kan, ada ilmu yang doktor tersebut tak jumpa lagi. Saya jumpa dekat dalam satu video tertentu nampak lebih lebih meyakinkan. Macam mana doktor kita nak memahami dalam konteks yang betul, macam mana cara mencari sumber ilmu itu timbul? Okey, menarik Ustaz. Cara kita mencari sumber pertama sekali sumber itu perlulah sahih. Sumber itu perlu sahih, kan? Kalau samalah Ustaz, kalau kita dengar satu-satu hadis Nabi SAW, kalau kita tengok, saya rasa agak sesuai untuk diaplikasi jugalah manhaj muhaddithin. Contohlah, kalau kita dengar satu hadis, kadang-kadang kita akan melihat kepada sanad, dan rawi itu kadang-kadang kita akan semak kelayakan rawi tersebut, kan? Sama juga dalam masalah ini. Kadang-kadang kita bayangkanlah Ustaz, ada 100 pakar, 100 pakar yang menunjukkan kepada satu-satu perkara. Dan 100 pakar ini mereka adalah di kalangan orang yang memang tersohor dan dipercayai. Tiba-tiba ada satu sahaja Ustaz yang kata sebaliknya. Ustaz, kalau fikir logik lah Ustaz, ya Ustaz. Kita fikir logik. Mana satu kita ambil Ustaz? Kalau dalam bab hadis itu kita dah panggil syaz dah tu. Betul. Jadi kalau dalam masalah macam ni pun, kalau kita nak merujuk, kita alhamdulillah negara kita mempunyai satu sistem yang sangat-sangat baik. Di mana kita mempunyai orang-orang yang pakar yang telah terkumpul di bawah satu kementerian. Alhamdulillah. Jadi mereka ini telah memujuk, bukan sekadar memberitahu Ustaz, bahkan memujuk. Kita boleh lihat doktor ni, mereka seolah-olah sudah penat. Sampai ke tahap mereka memujuk masyarakat supaya ambillah vaksin. Berapa kali kita punya Tan Sri, DG kita duk bercakap ambillah vaksin. Sampai dah ke tahap kalau saya nampak seolah-olah merayu pun ada. Padahal untuk kebaikan siapa Ustaz? Bukan untuk dia. Kebaikan rakyat. Kan? Jadi mereka ini adalah sepatutnya menjadi kita punya sandaran. Bukan sekadar mereka. Para ulama, Datuk Zul sebelum ini bekas Menteri Agama kita, juga berapa kali menyuarakan benda ni. Para mufti, kan? Jadi Ustaz, janganlah kita cuba menjadi berbeza daripada mereka, orang-orang yang tersohor, mereka yang diyakini, mereka yang dipercayai dalam bab-bab ini. Bukan sekadar tersohor dari segi nama, tapi dari segi ilmu tersebut Ustaz, yang kita maklum tadi. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Arif menjelaskan bagaimana kita berinteraksi dengan ayat 43 ini dalam kehidupan kita seharian. Penting kerana ini adalah tanda bahawa kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini dalam kehidupan kita seharian. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi
Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita kembali semula dalam My Quran Time ulang kaji pada hari ini, halaman 271 hingga 276. Ayat yang dibacakan tadi adalah daripada ayat 64 halaman 273. Banyak kali diulang dalam halaman ataupun surah An-Nahl ini berkaitan dengan kitab, tentang zikr, tentang wahyu. Kerana salah satu tanda seseorang itu amat cintakan beriman kepada az-zikr, iaitu mereka ada kehambaan untuk bertanya. Bertanya ya, pasal kalau tidak bertanya seperti iblis ustaz ya, dia tak bertanya, siap dia pergi tuduh lagi Allah yang memesongkan dia. Ya, dia tidak bertanya bahawa sebenarnya betul ke saya ini lebih mulia daripada Adam. Dia tak tanya. Pasal pertanyaan itu melambangkan apa? Kita tak tahu. Dan bila kita tak tahu, kita merendah diri, itu adalah ciri yang menyebabkan tuan-tuan ketika bersama YouTube, ketika ada sesuatu pendapat, kita tanya kepada orang lain. Kerana kalau kita cari sendiri, tanya Mr. Google sahaja, itu tidak menyebabkan kita rendah diri, malah boleh menyombongkan diri, buat pendapat macam-macam sehingga boleh merosakkan cara kita berfikir. Bercakap tentang wahyu ini juga diulang pada ayat yang ke-68 dan 69. Wahyu diberikan kepada lebah. Kita baca ayat 68 69 kerana kita ingin bersama Dr. Arif untuk menjelaskan cakap pasal lebah. Lepas ayat 69 itu ayatnya berkaitan dengan mati. Apa kaitan lebah dan mati? Kita baca dahulu ayat 68 69 bersama Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minash shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallah. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibina oleh manusia, ya'rishun. Kemudian makanlah daripada segala jenis buah-buahan, lalu turutlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Daripada perut lebah itu keluar minuman madu yang pelbagai warna, dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Selepas sahaja perkataan berfikir ini muncul, Allah menyatakan, Allah menciptakan, Allah mematikan. Bersama dengan Dr. Arif, kaitan lebah dan kematian itu. Dipersilakan. Okay. Ayat yang dibaca oleh Ustaz Tirmizi tadi, itu ayat yang menjelaskan tentang lebah. Agak menarik sebab Allah Subhanahu Wa Taala memperincikan cerita tentang lebah ni kat sini. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula, sehinggalah ceritakan tentang madu. Madu dalam erti yang difahami mudahlah, jangan faham lain pula madu tu. Okey. Jadi kalau saya nak jawab soalan Ustaz Fazrul tentang, mungkin kita perlu lihat daripada aspek yang lebih besar, iaitu tentang surah An-Nahl. Ini cara pemahaman saya terhadap ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi. Surah An-Nahl ini adalah satu surah Makkiyah.
Yang mana seperti mana yang kita tahu dan saya dah sebutkan beberapa kali bahawa surah Makkiyah ini adalah surah yang akan menegaskan tentang paksi-paksi akidah, kan. Cuma cara surah An-Nahl ini dia nak menegaskan tentang ketauhidan ini adalah melalui penyebutan ataupun disebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk manusia. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan mengenai tauhid di dalam surah An-Nahl. Sebab itu kalau kita lihat Ustaz daripada awal surah An-Nahl itu boleh lihat macam-macam nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada yang apa nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Semua ini untuk apa? Untuk nak menegaskan bahawa Allah lah yang menciptakan dan memberikan segala nikmat ini kepada kamu, maka sembahlah kepada dia. Maka jadi kita boleh, bila kita nampak flow surah ni macam ni, maka bila kita baca ayat yang dibacakan tadi tentang An-Nahl, tentang madu, maka kita boleh nampak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada manusia mengenai nikmat-nikmat yang diberikan. Kemudian kita lihat seterusnya Allah menegaskan bagaimana hanya Dia yang menciptakan dan mematikan. Kalau kita tengok pada flow ini, maka kita boleh lihat bahawa ia menunjukkan kepada kesempurnaan, kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ustaz? Yang ni pemahaman saya lah. Jadi segala apa yang disebutkan oleh nikmat, semua ni nak membawa kepada tauhid rububiyah itu. Bahawa Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan nikmat. Maka bila mana kita telah ikrar kepada tauhid rububiyah, maka perlulah kita pergi kepada satu lagi step, iaitu kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala ibadah yang kita buat. Cuma mungkin Ustaz mungkin nak membawa saya kepada madu itu sendiri. Yang mana madu ini seperti mana yang kita tahulah, dia kelebihan madu ni saya rasa tidak perlu untuk kita nak cerita sebab dia sangat maklum, kan. Madu ini ada banyak benda-benda yang baik dari segi aspek kesihatan. Bahkan saya ingat Ustaz, masa di awal Covid dahulu, ada beberapa researcher di Amerika Syarikat pada ketika itu, mereka cuba untuk mengkaji apakah keberkesanan madu di dalam menentang COVID-19 pada ketika itu. Tetapi wallahu alam saya tak follow lah. Lepas tu result kepada research itu saya tak follow dengan lebih lanjut lah. Mungkin akan dikeluarkan di mana-mana jurnal. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif yang menjelaskan Ustaznya tentang apakah gambaran besar kesatuan tema di dalam surah An-Nahl dan juga Al-Quran ini untuk kita makin mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menciptakan nikmat-nikmat, salah satunya lebah dan madu ini. Termasuklah Allah juga yang berkuasa untuk menghidupkan, mencipta dan mematikan seseorang. Itu gambaran yang diberikan. Malah sebentar tadi bila doktor nyatakan bahawa tentang madu Ustaznya, boleh ubat macam-macam, ya. Ada kat situ istilahnya syifaul linnas. Tetapi kalau kita tengok ayat 70 itu 3 perkara lah, ya, ataupun 2 perkara yang tidak dapat diubati. Yang pertama mati, kan. Yang kedua namanya adalah arzalil umur, iaitu bila keadaan dah lemah, ya, dan kemudian kembali kepada la ya'lama ba'da ilmin syai'a, jadi nyanyuk Ustaz. Makan madu macam mana pun nyanyuk juga, ya, tak dapat nak mengubat kepada 3 perkara tersebut. Jadi itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak ingatkan kita ini tetap hamba. Jadi bila ada nikmat, gunakan sebaik mungkin dan kembali kepada Allah. Kerana itulah dibawakan beberapa perumpamaan dalam surah An-Nahl, terutama pada ayat yang ke-75 dan 76. Kita baca ayat 76 sama-sama. Halaman 275, kita melihat perumpamaan yang menarik. Allah bawakan tentang seorang yang abkam, yang bisu, tak boleh buat apa-apa, dibandingkan dengan satu lagi hamba. Ayat 76 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca ayat 76 mengenai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lama tentang lebah dan sebagainya menjadi penawar dan sebagainya itu, yang mana semua boleh memiliki, ya, madu. Bukan madu ni lelaki pun boleh memiliki, perempuan juga boleh memiliki madu ni, ya. Semua suka insya-Allah. Ada tadi Kak Syarmilah kata madu ni sensitif sikit untuk kaum hawa. Tu Ustaz Doktor, tapi yang ni insya-Allah kerana dalam Quran, ya, insya-Allah. Okey, kita baca ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan sesuatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh agar berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Ini adalah salah satu perumpamaan selepas Allah membawakan pada ayat 75 dalam surah An-Nahl halaman 275. Perlukan pencerahan daripada Dr. Arif untuk apakah sebenarnya yang disampaikan untuk kita amalkan daripada ayat 76 ini. Silakan. Okey. Terima kasih atas soalan Ustaz Fazrul. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang sebelum ini ada Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fala tadribu lillahil amthal. Jangan kamu nak pandai-pandai berikan perumpamaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ya'lam. Allah yang tahu wa antum la ta'lamun. Kamu tak tahu. Dalam konteks apa ni Ustaz sebenarnya? Sebenarnya macam kita sebutkan tadi, kalau kita lihat soalan yang pertama Ustaz bagi tadi, waqalal ladina asyraku, di mana orang musyrikin ni mereka cuba untuk mencari pelbagai dalil untuk menjustifikasikan perbuatan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tadi dikata kalau Allah tak kehendaki kami tak syiriklah, kan? Di dalam ayat ni pula apa yang disebutkan sebenarnya para musyrikin ini mereka mengatakan kepada Nabi SAW, mereka kata apa? Mereka kata Allah ni terlampau agung untuk kami sembah secara direct. Kan? Maksudnya Allah ni terlampau agung untuk kami sembah secara direct kepada dia. Kita perlu melalui perantaraan, dia kata. Contohnya seperti kalau dia nak bagi perumpamaan tu. Contohnya kalau macam seorang raja, tak semua rakyat boleh pergi kepada raja tersebut. Kita kena pergi melalui hulu balang dia panggil. Hulu balang. Kena melalui hulu balang. Maka sebagaimana raja itu, maka begitu juga Allah. Kita tak boleh secara direct, maka kita kena melalui hulu balang. Itu yang Allah marah tu. Fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kamu nak memberi perumpamaan, kan? Untuk bagi Allah macam nak bagi Allah faham. Sedangkan innallaha ya'lam, Allah yang faham, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, kamu tak tahu. Sebab tu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membawa dua perumpamaan sebenarnya di dalam ayat ini. Ayat itu kalau kita lihat ayat yang ke-75 dan ayat yang ke-76. Mungkin saya boleh pergi secara lalulah kedua-dua perumpamaan ini. Di mana perumpamaan ini Allah Subhanahu Wa Taala kata, cuba kamu bayangkanlah. Kalau kamu ada dua orang lelaki. Yang mana seorang lelaki adalah seorang hamba. Yang mana kita pun tahu hamba ni dia tidak memiliki apa pun. Dia tidak mempunyai pilihan apa pun. Segala apa yang dimiliki adalah milik kepada tuannya. La yaqdiru ala syai', dia tak mampu buat apa pun. Dan ada seorang lelaki lagi yang mana dia adalah seorang lelaki yang merdeka. Bukan sekadar dia merdeka, bahkan dia mempunyai harta yang banyak, kan? Dan dia boleh menginfak harta dia ikut mana yang cara yang dia nak. Kemudian Allah SWT tanya, sama tak dua orang ni? Kan? Mestilah tak sama. Kemudian Allah SWT bawakan perumpamaan lain pula, kan?
ada seorang akil. Dah ambil yang tu tadi, yang pertama, tengok yang kedua pula. Ada dua orang lelaki, kan? Seorang ni bisu, la yaqdiru ala syai', bukan cakap bisu tak tahu apa, bisu yang tak tahu apa benda nak buat. Dia tak boleh bercakap, tak boleh apa. Wa huwa kallun ala maulah. Dia tidak boleh memberi manfaat kepada sesiapa, bahkan dia hanya membebankan orang lain sahaja. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Apa yang kita suruh dia buat, apa dia tidak boleh buat pun. Dia tak boleh bawa apa-apa kebaikan pun. Kan? Okey. Ni seorang lelaki. Ada seorang lagi lelaki yang sempurna akal je, sempurna anggota dia. Bukan sekadar itu, bahkan dia mempunyai sifat-sifat yang baik. Dia menyuruh orang kepada keadilan, kepada kebaikan, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Kemudian Allah SWT tanya, sama tak dua orang lelaki ini? Kan? Allah SWT nak membayangkan kepada orang musyrikin ini bahawa apa yang mereka sedang lakukan daripada perbuatan syirik adalah satu benda yang sangat-sangat bodoh. Kan? Di mana kalaulah dua orang lelaki ini tidak sama. Kalau yang pertama tadi antara hamba yang tidak boleh buat apa-apa dengan seorang lelaki yang berkuasa, dan juga perumpamaan yang kedua, seseorang yang bisu dan seseorang yang boleh membawa orang kepada kebaikan. Kalau dua-dua ini tidak sama, bagaimana kamu boleh menyamakan antara Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta, yang Maha Mengetahui, yang Maha Memberi rahmat, dengan satu berhala? Kamu samakan Allah dengan berhala yang satu sekali tidak boleh berkata-kata, tidak mempunyai apa-apa, hanya membebankan penyembah-penyembahnya, tidak boleh mengabulkan apa sahaja doa yang dipinta. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu logik. Kadang-kadang kita ni, bila kita berdakwah adalah penting juga untuk kita menggunakan logik-logik sebegini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ini pun Allah Subhanahu Wa Taala membawa perumpamaan-perumpamaan ini agar manusia boleh memahami. Sebagai seorang Muslim pula, Ustaz, bila kita baca ayat-ayat macam ni, kita rasa sangat-sangat bersyukur. Kerana Tuhan yang kita sembah adalah satu Tuhan yang maha berkuasa, yang hanya dia satu sahaja Tuhan yang benar, dan dia mampu mengabulkan segala doa apa yang kita doakan kepadanya. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif. Jelas Ustaz ya sebentar tadi bagaimana Allah benarkan perumpamaan yang Allah berikan di sini ya. Kalau sesama manusia pun kita tahu tak sama, macam mana pula dia nak samakan dengan Allah? Tapi cara berfikirnya, membuat perumpamaannya itu mestilah daripada Allah, bukannya dia buat sendiri ya. Kalau dia buat sendiri, dia akan seperti mana macam mengajar-ngajar Allah yang disampaikan oleh Dr. Arif sebentar tadi. Dan menarik Dr. Arif ya, sebenarnya di hujung ayat 74 wa antum la ta'lamun, kalau tadi ayat yang ke-43 fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun, nak ceritanya ialah cara orang yang beriman, dia ada cara membuat perumpamaan ataupun dia belajar perumpamaan, dan juga cara dia hidup ini suka bertanya adalah dua perkara yang spesifik. Dia bukan main-main samakan itu dengan ini, membuat konklusi ataupun kesimpulan yang salah. Dan kalau dia tak tahu, dia tak adalah pula dia tanya pada orang yang salah, dia akan cuba mencari sumber yang betul. Sebagai satu kesimpulan akhir Ustaz ya, agar kita sama-sama doa, kita mempunyai cara berfikir yang betul, berteraskan kepada Al-Quran. Inilah yang dilatih daripada surah An-Nahl. Kita doa pada Allah SWT, Allah izinkan kita mendapat pencerahan dan cerah dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berdoa di akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkatilah pertemuan kami, majlis ilmu kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang sentiasa kami dengar, kami baca, kami tadabbur ini benar-benar membekaskan, memberi kesan dalam hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami ini sebagai tempat bekas untuk kami sentiasa membaca Al-Quran ya Allah, sentiasa singgah dalam hati-hati kami ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ayat Al-Quran yang kami baca, yang kami faham ini benar-benar memberi kekuatan kepada kami untuk terus kami beramal isi kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran ya Allah, akhlakkan kami dengan akhlak Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ilmukanlah kepada kami dengan ilmu Al-Quran, cahayakanlah hidup kami ini dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Tirmizi, kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih doktor sudi bersama pada hari ini ya, berkongsi, dan insya-Allah ada masa lagi doktor ya bersama untuk mengulang kaji, membantu pada hadirin yang berada di seluruh Malaysia dan seluruh dunia di beberapa negara memahami halaman-halaman kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam episod akan datang Ustaz ya. Besok kita akan teruskan, dan jangan lupa tuan-tuan terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama kita gerakkan, kita sampaikan sumbangan tuan-tuan kepada mereka yang memerlukan. Dan kita akan bertemu lagi pada malam ini pada jam 10 ke 11 malam ini Ustaz. Hari 11 ya, hari Sabtu pukul 11 malam, dan juga pada pukul 6 pagi insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.